أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأهل ملته ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam yang ke-20 daripada bulan Zulhijjah 1436 Hijrah. Allah masih lagi menyangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini dilimpah dengan barakah inayah daripadanya insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang pertama sekali, siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Itu yang pertama. Malam ni insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kitab kita. Kita nak tengok tentang kitab 40 hadis pilihan susunan Ustaz Haji Abdullah bin Haji Abdul Wahab, wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi kitabihi fi darain amin ya rabbal alamin. Baik. Malam ni insya-Allah kita nak tengok tentang tajuk yang ke-9. Satu tajuk yang cukup cantik untuk kita sama-sama patut faham pada malam ni, sekalian, berkaitan dengan Nabi SAW memberikan kepada kita gambaran berkaitan dengan kehidupan orang baik-baik atas muka bumi dengan kehidupan orang jahat atas muka bumi. Orang baik-baik ataupun orang yang soleh, orang baik-baik lah senang terjemah. Orang baik-baik atas muka bumi ni, hidup dia akan jadi sekian-sekian, bentuk hidup dia akan jadi sekian-sekian. Dan bentuk orang jahat atas muka bumi pula, kehidupan dia akan menjadi sekian-sekian. Sekian-sekian tu maksud dia akan berlaku satu keadaan macam ni pada dia. Orang baik, keadaan hidup dia macam ni. Orang jahat, kehidupan dia macam ni. Kita malam ni nak mengaji tajuk ni, kita nak tengok kita sekarang hidup kita ni seumpama kehidupan orang baik-baik ke, ataupun kehidupan kita sekarang sama macam kehidupan orang jahat. Kalau hidup kita sama macam kehidupan orang baik-baik, alhamdulillah, syukur sangat pada Tuhan. Makna Tuhan pilih kita jadi orang baik-baik. Tuhan bagi kehidupan kita sama macam kehidupan orang baik-baik. Dan kalau kita ni pula kategori orang jahat, Allah akan bagi kehidupan kita sama macam kehidupan orang jahat. Jadi kalau kita sedar malam ni, patut kena buat sesuatu. Boleh kono? InsyaAllah malam ni kita sama-sama tengok tentang tajuk yang ke-9, muka surat 37. Baik. Tajuk yang kita nak bicara pada malam ini, orang mukmin seperti tanaman muda. Orang mukmin, orang yang beriman, hidup dia seumpama tanaman muda. Apa maksud dia? Cuba kita tengok hadisnya terlebih dahulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'min kamathalil khammati minaz zar'i min haythu atat harrih kafa'atha fa idza i'tadalat takaffa'a bil bala wal fajiru kal auzati samma'a mu'tadilatan hatta yaqsimaha Allah idza syaa atau kama qala rawahu al-Bukhari. Hadis sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, contoh seorang mukmin adalah seperti sebatang pokok yang muda lagi lembut, condong bila ditiup angin. Apabila ia ditegakkan, ia kembali condong semula. Dan contoh orang jahat adalah seperti pohon jati yang tegak lagi keras. Hanya Allah sahaja yang akan membinasakannya apabila ia kehendaki. Hadis sahih riwayat daripada Imam Bukhari. Ayah-ayah, ibu bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ataupun tajuk yang kita nak bicara malam ni, baginda sallallahu alaihi wasallam nak menggambarkan kepada kita tentang dua bentuk kehidupan atas muka bumi ini. Dan malam ni kita nak tengok kita duduk belah mana. Baginda menggambarkan contoh kehidupan orang mukmin ni seumpama orang mukmin ni, kita terjemah logat kita bagi senang faham, orang baik-baik lah. Contoh kehidupan orang baik-baik ni, Nabi kata dia duduk atas muka bumi seumpama pokok yang batang lembut.
Kita boleh translate dalam satu contoh yang ada dekat negara kita hari ni yang senang kita faham, pokok lalang. Senang terjemah. Seumpama pokok batang lembut macam pokok lalang. Hidup orang baik-baik, hidup dia serupa macam pokok lalang. Dia duduk tegak macam tu. Bila angin tiup, dia terbalik. Bila angin tak ada, dia tegak balik. Saat lagi angin tiup belah lain pula, terbalik pula. Saat lagi bila tegak balik, tak ada angin, tegak balik. Saat lagi ada, balik pula. Macam itulah kehidupan pokok lalang. Apa gambaran yang Nabi nak sebut? Baginda nak menggambarkan kita, orang beriman atas muka bumi, orang baik-baik atas muka bumi ni, Allah akan bagi dia macam-macam ujian, macam-macam masalah, macam-macam dugaan, macam-macam problem, macam-macam musibah. Orang baik-baik memang macam tu kehidupan dia. Tuhan akan bagi macam-macam cubaan. Dia takkan sunyi, dia takkan senyap, dia takkan hidup dengan lancar. Hidup dia penuh dengan dugaan. Itu contoh hidup orang baik-baik. Boleh faham bahasa tu? Dan orang jahat pula, Nabi sebut wal fajiru, orang jahat pula kal auzati, dia serupa macam pokok jati. Apa dia? Kerah. Duk tegak terpacak ke tu, mak tadi latan duk tegak terpacak ke tu, ribut mari tak terbalik, apa jadi pun tak ada apa pun, steady je Ustaz. Seolah-olah nak menunjukkan kepada kita orang jahat, kehidupan dia, apa yang Allah bagi pada dia pun, ujian apa pun yang kena kat dia, apa pun Tuhan buat kat dia, dia duk kerah gitulah, dia tak faham-faham situlah, dia duduk, dia rasa steady situlah. Tu senang terjemah, hidup dia lancar dia. Mari apa pun duk lancar di situ. Faham tak bahasa saya tu? Ataupun kalau lorat kita sebut bahasa kampung kita ni, hidup tak ada masalah. Tak ada masalah langsung. Semua kira okey . Diri sendiri okey, keluarga okey, wang ringgit okey, kesihatan okey, dengan orang okey, dengan anak buah okey, dengan bos okey, duk mana, duk buat apa pun semua okey . Tak ada masalah. Jenis orang jahat ni, rupanya hidup orang jahat Tuhan buat macam tu. Awak yang senyap. Sebab tu malam ni kita cek tengok agak-agak hidup kita lah duduk kategori mana. Kalau rasa duduk kategori kena macam-macam, macam-macam kena saya, Allah, makna kita memiliki ciri hidup orang yang baik. Saya ni apa pun tak ada Ustaz, masalah apa pun tak ada, anak 6 semua berjaya, duit ringgit tak ada masalah Ustaz . Saya menega, sentuh apa semua jadi Ustaz . Saya apa saya nak semua saya dapat Ustaz . Anak buah semua dengar kata Ustaz , mereka takut dengan saya. Hamba Allah jenis tak ada masalah ni, dia perasan kata hidup dia lah paling betul kali, padahal hidup dia sama macam hidup orang jahat pun. Faham ke kita bercara ke? Kau pakai duit ingat bola dah macam mana kan? Boleh nampak no? Tajuk perbincangan kita malam ni sekalian. Hadis ni cukup cantik, tajuk malam ni cukup menarik sekalian. Baik, cuba tengok huraian di bawah. Baik, perbandingan orang mukmin. Baginda SAW membawa satu contoh masal, ilmu masal ataupun amsal. Ni di antara kaedah Rasulullah untuk memahamkan umat Islam, untuk memahamkan para sahabat secara khususnya. Baginda akan bawa dalam bentuk contoh. Contoh ni adalah satu benda yang akan menguatkan satu-satu kepahaman. Cerita satu benda, bawa contoh, orang cepat tangkap. Dan baginda bawa contoh masal, contoh perumpamaan ni, nak bagi sahabat-sahabat mudah faham sekali dengan kita lah. Baik, baginda membuat satu perbandingan orang mukmin seperti sebatang pokok yang muda lagi lembut. Apa maksud dia? Maksudnya ialah keadaan yang lembut dan bertolak ansur. Ia tidak dapat duduk diam. Jenis pokok batang lembut ni tak boleh duduk diam. Sebab apa? Sentiasa ditiup angin. Betul? Jenis merata terbalik tu. Ini adalah gambaran kepada keadaan orang mukmin yang sentiasa mendapat percubaan dan juga bala. Gambaran pokok hadut terbalik, batang, minta maaf, pokok lalang saat terbalik, saat tegak, saat terbalik, saat tegak ni nak menunjukkan kata kehidupan orang mukmin yang sentiasa ditimpa dengan ujian, sentiasa ditimpa dengan musibah, sentiasa ditimpa dengan bala. Oh, maknanya orang beriman memang Tuhan akan buat hidup dia macam tu Ustaz? Ya.
Habis tu kami duk kena macam-macam lah Ustaz. Cimanih kena, darah tinggi kena, tu dari sudut sakit tubuh badan. Lepas tu anak pula 6 orang, 5 bermasalah Ustaz. Isteri pula di rumah boleh tiang saja. Contoh. Kami duduk dalam masyarakat duk fitnah kami duduk bekerja Ustaz, anak buah duk lawan kami jadi anak buah, bos duk tekan kami duduklah negara pemimpin tekan kami. Contoh. Makna kalau kami ni penuh dengan ujian, apa makna dia Ustaz? Tu makna Allah sayang lah tu. Tu makna kita orang baik, bahasa kasar tu tanda Tuhan sayang lah tu. Bila orang tu kena ujian, tu tanda Tuhan sayang. Lagi berat kena uji, lagi Tuhan sayang. Lagi lama kena uji, lagi Tuhan sayang. Lagi panjang bala yang kena, lagi Tuhan sayang. Faham tak bahasa saya tu? Oh, makna kalau Tuhan sayang pada satu-satu makhluk, Tuhan akan uji dia. Ya. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah kata, adakah manusia ni menyangka, adakah manusia ni duduk berkira-kira, sangka lah senang terjemah, adakah manusia ni duduk sangka dia dibiarkan, dia dibenarkan duduk cakap aku orang beriman, aku orang beriman. Allah kata, ingat boleh duduk mengaku macam tu saja ke orang beriman? Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kamu ingat kamu boleh duk mengaku kamu orang beriman sedangkan kamu belum kena uji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Allah kata, aku dah uji dah orang-orang dulu. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Allah kata, aku tahu hak mana hak betul-betul. Mulut dia cakap beriman dan bila diuji memang dia betul-betul beriman. Wala ya'lamanna al-kadhibin. Dan Allah kata, aku tahu hak mana hak kaki bohong. Mulut dia cakap beriman, mulut dia cakap percaya, tapi bila kena uji rupanya tak percaya langsung. Wah. Sebab tu orang beriman memang Tuhan uji. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnatun, sebagai fitnah. Allah kata, kami akan uji manusia ni dengan benda baik pun kami uji, dengan benda jahat pun kami uji. Apa tujuan? Sebagai satu ujian kepada manusia. Memang manusia atas muka bumi Tuhan akan uji. Bila Tuhan uji, apa tanda dia? Tu tanda Tuhan sayang. Tu ya. Faham tak bahasa saya tu? Habis tu kami kena macam-macam ujian Ustaz. Allah, tu tanda Tuhan sayang tu. Boleh dapat saya kata no? Nah, boleh tangkap guna tajuk perbincangan kita malam ni no? InsyaAllah. Baik. Poin yang kedua, perbandingan orang jahat ataupun orang kafir pula. Contoh bandingan yang kedua Nabi sebut jenis orang jahat pula. Perbandingan orang jahat atau orang kafir seperti pokok jati, keras dan tegak, seperti tidak mendapat gangguan dan rintangan. Apa maksud dia? Mereka adalah kumpulan manusia yang tidak segan dan malu untuk buat maksiat. Dia sebut apa? Orang jahat pula di sini hidup di atas muka bumi ni, dia buat dosa, dia buat apa pun tak kena apa. Dia minum arak, sihat dia. Hak tak pernah minum arak kecil manis sampai potong kaki. Contoh. Dia mencuri Ustaz, sihat sedia, kaya pula tu Ustaz, dah curi kaya pula. Kami ni hak buat kerja betul Ustaz, tak kaya-kaya sampai sudah. Allah. Contoh Tuhan bagi tau. Kami ni Ustaz sampai duit sekupang pun kira, duit orang kami tak makan Ustaz. Kawan tu sapu berbilion-bilion, tengok okey. Contoh. Boleh faham kot contoh tu Ustaz? Allahu akbar. Nampak sihat je Ustaz. Contoh. Nampak Ustaz? Tuhan bagi tau. Allahu akbar. Jadi gambaran orang jahat ni Tuhan tak uji apa-apa Ustaz. Dah. Dia buat jahat, lagi dia buat jahat, lagi lancar hidup. Lagi dia buat dosa, lagi tenang hidup. Lagi dia buat dosa, lagi kehidupannya penuh dengan kenikmatan sementara. Memang orang jahat Tuhan buat hidup dia macam tu. Kalau rasa nak contoh mudah lah, ayah-ayah duduk kedai kopi, ada tak pernah jumpa orang macam ni? Dia duduk sembang di kedai kopi, dia duduk kata, apa tu lah, apa tengok aku ni semayang pun tak, tengok 70 sihat dia. Nak jumpa orang cakap tu. Hampa dia pergi mengaji teruk-teruk, tengok lagi mengaji, lagi mata tak nampak. Aku tak mengaji apa langsung, mata cerah. Contoh. Pernah jumpa jenis tu? Tak pernah jumpa tu. Bagus lah 9.
Jenis dia buat maksiat tapi hidup dia lancar, dia buat dosa tapi kehidupan dia semua seperti yang dia inginkan. Rupanya ni bentuk kehidupan orang jahat. Dan saya rasa dalam masjid malam ni seorang pun tak ada kehidupan macam ni. Kalau ada, kena perubah nampak gaya tu. Nah, sebab jenis macam ni dia akan masuk kategori istidraj. Dia buat jahat, lagi dia buat jahat, lagi Tuhan bagi nikmat. Lagi dia buat jahat, lagi Tuhan bagi kat dia apa hak dia nak. Lagi dia bagi. Orang macam ni last kali Tuhan kata sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami bagi kat dia istidraj, kemudian kami akan ambil daripada benda yang dia tak sangka. Dia tak perasan tu, dia kena istidraj tu. Last kali Tuhan rak tarik, fa akhadnahum baghtatan. Kami tarik rak terus macam tu. Dia tak boleh buat apa dah. Kira lah nah. Lepas tu kita cek tengok, kalau kata kita masuk kategori duk buat dosa, lagi duk dapat. Lagi duk buat dosa, lagi duk dapat. Lagi langgar perintah Tuhan, lagi murah rezeki. Lagi langgar perintah Tuhan, lagi dapat kenikmatan. Cek nah. Jaga nah, benda-benda macam ni, jaga nah. Tapi saya rasa dalam masjid tak ada agaknya tu. Tak ada. Semua sini kena ujian belakang. Nah, jadi kena ujian, kita bicara tajuk baik-baik sudah lah malam ni. Baik, cuba kita tengok wasilan. Apa sebab Tuhan uji manusia ni, apa sebab? Pasal Allah bagi ujian pada orang baik-baik Ustaz? Patut orang baik-baik tak kena uji lah. Tapi pasal Tuhan uji orang baik-baik ni? Apa pasal Tuhan uji orang baik-baik ni? Ni jawapan dia. Jadi malam ni kita ambil satu pengajaran. Allah uji kita selama ni nak buat apa? Sama ada duduk dalam rumah Allah uji. Apa tujuan Allah bagi anak bini masalah? Apa sebab Allah bagi kat kita macam tu? Kita duduk dalam masyarakat dengan anak Korea bermasalah. Kalau dia AJK masjid lah. Kalau kata dia anak Korea pula, ada orang-orang tertentu, jiran ke apa, kacau apa dan sebagainya. Apa sebab Allah uji manusia tu dengan keadaan macam tu? Dia duduk dalam negara, Allah uji dia dengan pemimpin ataupun dengan rakyat yang bermasalah. Apa sebab Allah uji manusia macam tu? Ni jawapan dia. Poin nombor 3. Baik, untuk menjadi seorang mukmin yang benar, yang sebenar, nak jadi orang mukmin yang sebenar, nak tengok betul-betul dia ni pure beriman ataupun tidak, dia ni betul-betul beriman, betul-betul percaya ataupun tak, mesti melalui beberapa cara didikan. Macam mana pun dia mesti melalui proses penapisan. Antaranya dengan menerima ujian untuk diketahui sejauh mana kesabaran dan keyakinan menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Nak jadi betul-betul orang beriman atas muka bumi ni, memang Tuhan test. Siapa pun macam tu, Tuhan akan test. Nak tengok dia betul-betul percaya ke tak. Dia ada anak 6 orang, tengok-tengok Allah test dah, accident seorang mati. Masa tu kita nak tengoklah, semayang sampai cebuk sendi lah, punya bagus ya. Nak tahu betul tak betul, anak dia accident, meninggal seorang, tengok mulut dia nak kata apa. Kalau mulut kata tak apalah, ujian Tuhan, aku terimalah, dia bagi pinjam, ni dia ambil balik, tu makna betul beriman, nampak gaya tu, betul-betul percaya, nampak gaya tu. Tapi kalau waktu ibadah, semayang tahajud tak tinggal tiap malam. Tapi bila anak meninggal, Allah bagi ujian contoh macam tu, dia duk mengut, dia kata kalau tak naik motor tak accident dia mula nak tikai takdir. Orang ni belum lagi beriman. Awak yang senyap tu contoh lah. Dan memang Allah akan uji lah. Sama lah. Tak kira apa peringkat, semua Tuhan uji. Kalau nak saya boleh buat contoh lah, tapi contoh ni contoh yang agak besar. Nak buat contoh, kata orang beriman Tuhan uji. Ayah-ayah yang mana rajin balik buka surah Baqarah, Suratul Baqarah muka surat 42. Balik buka tengok muka surat akhir juzuk 2. Saya rasa sebut dah sini bulan lepas. Tak cerita pasal Jalut dengan Talut. Tak sini tak sebut lagi. Cerita pasal Jalut dengan Talut. Ayat ini minta maaf siapa yang ada malam ni yang terlibat dalam perjuangan Islam. Ayat ni untuk orang yang terlibat dalam perjuangan Islam. Siapa tak terlibat dalam perjuangan Islam, jangan berasa. Ataupun siapa hak duduk dalam perjuangan Islam, lepas tu dia lompat keluar pun jangan berasa. Ayat ni khusus untuk orang yang terlibat dalam perjuangan Islam sampai ke hari ini. Untuk orang-orang macam ni ya. Kita nak bawa contoh apa? Nak bawa contoh kata Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi orang tu betul-betul beriman sampai satu tahap dekat-dekat nak perang pun Allah test lagi. Balik buka tengok muka surat 42 Suratul Baqarah. Saya tak mau baca semua ayat tu, saya ambil poin dia. Dalam muka surat 42 tu Allah cerita tentang dua kelompok besar.
Dua kumpulan tentera, hak satu tentera baik namanya tentera Talut Talut. Hak jahat namanya tentera Jalut J. Talut tentera ketua kumpulan tentera baik, Jalut Jalut ketua kumpulan tentera jahat. Allah sebut dalam suratul Baqarah, falamma fasala Talut bil junudih, ketika mana Talut ketua tentera baik ni nak serang ketua tentera jahat, nak serang kumpulan jahat ni. Ulama tafsir sebut kumpulan Talut ni, kumpulan baik ni ada 80,000 orang. Ketua kumpulan ni, tentera baik ni 80,000. Tentera jahat ada 100,000. Mana kekuatan yang hampir seimbang lah. Betul-betul seimbang lah. Kira seimbang lah, 80-100,000 kan yang mana. Seorang lawan 1-2 macam tu je. 80 dengan 100,000 lebih kurang lah. Tapi rupanya bila tentera baik duk berjalan tu, Allah wahyu pada Talut, Talut sebut pada tentera dia. Talut kata apa? Innallaha mubtalikum binahar. Wahai tenteraku, Allah nak uji kita dengan sebatang anak sungai. Patutnya bahasa kasar, patutnya tak payah uji dah lah nak pergi perang. Tak payah uji dah lah. Tapi tak, Tuhan uji no. Apa pasal Tuhan uji? Tuhan nak tapih, nak tengok daripada 80,000 tu berapa ribu hak betul-betul pure beriman. Talut kata pada tentera dia, faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan bi yadihi. Saya terjemah terus lugat kita bagi senang faham. Kamu ni tentera 80,000 orang, siapa yang lalu tepi sungai satgi, dia cedok ayak ni, ghurfah ni satu raup tangan macam tu lah. Siapa cedok sekali macam tu, minum, kemudian dia ambil sikit sapu kot tengkok lebih kurang, yang ni boleh masuk perang. Hak mana hak masuk tempat dekat sungai tersebut, cedok banyak-banyak, terjun masuk dalam sungai, contoh tu saya tambah lah, ataupun bubuh ayak dalam Tupperware ke apakah, hak ni tak boleh masuk. Yang ni tak boleh masuk. Maknanya langgar arahan tak boleh masuk. Patutnya Tuhan tak payah uji lah, tapi tak, Tuhan uji lagi tu. Rupanya sebelum Tuhan nak bagi kemenangan, memang Tuhan akan tapih. Tuhan nak bagi kemenangan pada orang-orang yang pure. Akhirnya fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Yang minum, yang langgar arahan tu ramai, yang berjaya sikit dia. Ulama sebut, minta maaf, dalam tafsir sebut yang luluh 4,000 ya. Yang luluh 4,000 ya. Yang gagal ujian 76,000. Tadi 80,000, 100,000 logik. Tapi kalau 4,000 dengan 100,000 tak logik, tu senang terjemah. 76,000 tak boleh masuk, 4,000 jalan. Falamma jawadahu huwa walladhina amanu. Bila 4,000 ni jalan pergi ke depan nak masuk ke medan perang tu, masing-masing pakak cakap. Pakak kata apa? Qalu, mereka pakak cakap, la taqata lana al-yawm. Tak ada kekuatan dah kita ni. Terjemah logat kita, kalah dah kita ni. 4,000 nak menang macam mana? Habislah kita ni, kena lanyak lah, nak menang macam mana? Nak menang macam mana duduk seorang-seorang? Kalau duduk geng pakat sekali menang tak lah, ni duduk seorang-seorang tak menang lah. Bukan dialog tu serupa no. Kita nak menang ni kena pakat, kalau tak pakat tak menang Jadi serupa 1970 dulu lah, buat seorang-seorang tak menang Sama dialog tu sebiji Sini tak ada aku cakap gitu no. Sungguh lah, dialog tu serupa tu, tak menang dah kita ni, kalah dah. Dalam perjalanan tersebut, qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah, berkata orang-orang yang yakin. Yazun tu ada yang terjemahkan sebagai mereka yang sangka mereka akan meninggal dunia. Kita terjemah lalurat kita hari ni, orang yang imannya mantap. Daripada 4,000 tu ada orang yang imannya kuat. Kita boleh terjemah lalurat kita hari ni, ada alim ulama dalam 4,000 tu. Alim ulama ni lah bancuh balik 4,000 ni, brainwash balik 4,000 ni. Alim ulama kata apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak puak sikit boleh menang lawan puak besar. Berapa banyak puak kecil boleh menang lawan puak besar atas muka bumi ni biiznillah, dengan izin Tuhan. Berapa banyak kumpulan kecil boleh menang lawan kumpulan besar dengan izin Tuhan. Habis tu nak buat macam mana nak masuk ni? Sabar lah. Jangan lompat keluar, sabar lah.
Jangan lari, sabar. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Allah. Akhirnya Nabi Allah sebut ayat bawah tu, fahazamuhum biiznillah, pakak masuk serbu perang 4,000 lawan 100,000. Rupanya Allah bagi sungai tu, Allah nak tengok berapa ribu yang nak percaya dengan ketentuan Tuhan, berapa banyak yang nak yakin dengan pertolongan daripada Allah, berapa banyak yang nak yakin bahawa kemenangan ni Allah yang bagi. Akhirnya 4,000 tu masuk. Rupanya Allah tu kata, faham elok benda ni, Allah kalau nak bagi menang, Allah akan bagi dengan cara yang siapa tak pernah sangka. Manusia tak pernah terlintas, Allah akan bagi cara tu untuk manusia menang. Perang Jalut Talut, Allah bagi menang dengan cara tak sangka. Macam mana cara dia? Daripada 4,000 tu ada seorang budak namanya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam duduk dalam 4,000 tu, bila bertembung dia masuk sampai duduk depan Jalut, ketua tentera jahat tu. Kata Tuhan kalau nak bagi menang tu bukan susah lah, cara yang siapa tak sangka. Kemudian pula bila duduk depan Talut tu, saya dapat maklumat dia pakai baju besi tutup semua kan badan dia. Wallahu alam, saya pernah jumpa satu riwayat, tak tahu betul ke tak, dia pakai baju besi tutup semua. Ada yang kata dia buka mata belah kiri, maknanya tutup habis, buka mata belah kiri. Wallahu alam, betul tak, wallahu alam, tapi ada yang saya dapat macam tu, dia tutup mata belah kiri. Dan Talut tersebut, Nabi Daud bunuh Talut bukan pakai lembing, bukan pakai pedang, bukan pakai tombak, bukan pakai M16, bukan pakai bazooka, bukan pakai meriam, pakai batu. Nabi Daud baling batu, baling 3-4 kali, Jalut hak kemas tu mati. Tu yang kata Tuhan kalau nak bagi menang tu kan susah lah. Yang tak yakin tu pasal apa? Bila Jalut mati, 100,000 selerak lari lah. Selerak lari. 100,000 kalah 4,000 nak. Tunggu. Allah Subhanahu Wa Taala uji manusia ni bukan Allah nak bagi kamu menang. Allah nak tengok kamu betul-betul beriman ke tak. Kemenangan Tuhan boleh bagi walaupun tak logik di akal. Lepas tu kita agak heran sikit lah, saya sebut direct kan, dengan orang yang lompat keluar saya pun tak tahu saya. Yang tak percaya tu siapa? Tak tahu lah kod 9 ni macam mana, saya tak tahu saya lah. Tapi yang nak lompat tu buat apa? Sabar sah. Kalau nak pergi ke mana? Ustaz tak puas hati dengan keputusan Allah. Sayyidina Umar pun pernah tak puas hati juga dengan di awal tu dengan keputusan Rasulullah perjanjian Hudaibiyah. Sayyidina Umar tak buat pun parti baru. Faham tak maksud saya tu? Kalau kata kena pecat daripada mesyuarat agung, Sayyidina Khalid Al-Walid kena pecat daripada jawatan jeneral, dia tak buat pun parti baru, sama ya. Sama. Tapi tak Ustaz, kalau sedangkan ni satu penapisan daripada Allah tak sama ya. Rupanya Allah uji ni, Allah nak tengok hak mana betul-betul pure tu, hak mana betul-betul tulen memperjuangkan Islam, hak mana berjuang atas sebab-sebab tertentu. Hak mana berjuang atas sebab tertentu, kena ujian dia akan terkeluar, kena ujian dia akan terkeluar. Hak mana betul-betul berjuang sebab nak Islam, dia masih lagi duduk atas jalan tu. Lah bakat-bakat pilih saya lah, nak jadi hak 4,000 kan, nak jadi hak 76,000 tu. Kat sini pakat lompat belakang kan macam mana lah. Sama. Lepas tu balik tengok saja lah, ayat macam ni balik tengok saja, tengok. Bukan apa kita nak ni, takut lagi kita tak yakin dengan janji Tuhan. Yang tu kita takut tu. Tak yakin dengan janji Tuhan memang jam lah. Sebab Tuhan uji manusia ni memang Tuhan nak tengok dia yakin ataupun tidak. Tu tujuan pertama Tuhan uji manusia. Boleh faham saya kata no? Tak nak ulas tajuk ni ya. Baik, selesai. Poin nombor 3. Nak jadi mukmin yang sebenar, memang Tuhan akan uji dengan macam-macam masalah. Baik. Ada yang menimpa seseorang, poin nombor 4. Ni dia buat contoh ujian yang menimpa manusia. Ada yang menimpa seseorang seperti sakit. Ada manusia tu Tuhan bagi dia sakit 30 tahun santau. Contoh
menderita daripada gemuk sampai kurus, ada Tuhan bagi. Ada yang menderita, ada yang menimpa seseorang seperti kematian, ada juga Allah bagi kematian orang tersayang. Baru menikah 2 minggu suami meninggal, baru menikah anak baru bersalin meninggal, anak baru bersalin dah, dia baru bersalin, tengok-tengok suami yang menjadi tempat pergantungan meninggal. Ujian tu. Dia ada anak seorang aja, bela sampai umur 18 tahun, tengok-tengok anak tu meninggal, anak seorang tu ya, tapi Tuhan uji, Tuhan ambil, buat macam mana? Tak apa, terima, tu ujian daripada Allah. Kadang-kadang Tuhan bagi lapar pun ujian daripada Allah, dan sebagainya. Macam-macam ujian Tuhan bagi atas muka bumi ni. Cuba tengok, garis sikit kalau boleh tu. Juga merupakan satu pembersihan terhadap kemungkaran yang dilakukannya dahulu. Tujuan Tuhan bagi ujian pada manusia ni, tujuan Tuhan bagi ujian, minta maaf, tujuan Allah bagi musibah pada orang beriman, nombor 1 Tuhan nak tapih, nombor 1. Nombor 2, Tuhan nak padam dosa-dosa hak lama. Sebab tu Tuhan uji manusia. Oh, mana Allah bagi masalah kat kami ni pasal nak padam dosa lama, Ustaz? Ya. Oh, lagi berat kami terima musibah, mana lagi banyak dosa Tuhan padam? Ya. Kami ni Ustaz, Allah uji kami Ustaz dengan apa? Duk berkeling adik-beradik berapa lama? 15 tahun dah Ustaz. Oh, Allah, tu tanda Tuhan sayang lah tu, Tuhan uji tu. Adik-beradik saya fitnah saya Ustaz, kemudian 15 tahun dia tak mau bercakap. Dia buat kat saya, lepas tu dia tak mau bercakap dengan saya tak buat apa pun. Allah, berapa lama dah? 15 tahun Ustaz. 15 tahun Tuhan padam dosa. Ustaz, Allah uji saya Ustaz, anak saya beranak Ustaz, OKU Ustaz, cacat. Berapa orang? 2 orang Ustaz. Allah, tu Tuhan nak padam dosa mak ayah tu. Ish. Ada satu riwayat kan, saya sebut dah di sini dulu ni. Sayyidina Umar, kalau kata sari tak kena apa, dia pergi hentuk kepala kat dinding. Kalau sari tak kena apa, dia hentuk kepala kat dinding. Bila ditanya kenapa, Sayyidina Umar mengatakan, dia kata, aku sari tak kena apa, aku takut Tuhan tak sayang kat aku, Tuhan tak mau padam dosa aku. Jadi bila aku hentuk kepala ke dinding sikit, aku rasa sakit. Bila sakit, aku tahu Tuhan sayang kat aku, Tuhan padam dosa aku. Sayyidina Allahumma salli ala Muhammad, Abu Husain Al-Hallaj tu, yang kita duk cerita beberapa kali dah tu, apa, seorang waliullah yang kontroversi dengan kata-katanya, ma fi jubbati illallah tu, dalam jubah aku ni ada Allah. Kata-kata tu kontroversi tu. Untuk dia, makam dia boleh, tapi makam kita orang biasa ni cakap aku tu haram hukumnya, tak boleh. Jadi bila dia bercakap macam tu, Khalifah Junaid Al-Baghdadi, hakim ketika tu, jatuhkan hukum pancung pada dia. Tu yang bila pancung kepala, darah mercik tu bunyi Allah, 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 Allah. Abu Husain Al-Hallaj, rumah dia 2 tingkat. Dia turun daripada tangga, turun-turun jatuh duk tergolek. Waktu duk tergolek tu, sambil duk tergolek tu, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Bila sampai di bawah, teriak. Bila anak dia datang tanya, ayah kenapa ayah menangis tadi, dengar bunyi Alhamdulillah, Alhamdulillah, tapi bila lepas habis bunyi itu, dengar ayah teriak. Dia kata apa? Aku waktu jatuh tangga tadi tu, aku sakit, dan bila aku sakit, aku faham Allah sayang pada aku, Allah padam dosa aku. Lepas tu aku cakap Alhamdulillah. Tapi bila aku sampai di bawah, aku dah tak sakit dah. Bila tak sakit, aku takut Tuhan dah tak sayang kat aku, Tuhan tak mau dah padam dosa aku. Tak tahu lah. Nak azan dulu kan? Nak azan dulu kan? Kata apa? Terus tak lah. Sampai tak tu. Sa'ad Abi Waqqas, kalau tak silap saya, Sayyidina Sa'ad Abi Waqqas angkat tangan doa, Allahumma rzuqnil humma, ya Allah, kau bagi aku demam, tapi demam yang tak halang aku keluar jihad fi sabilillah. Demam yang tak ganggu aku nak pergi perang boleh, aku nak pergi berjuang boleh, aku nak jihad boleh. Dia sapu tangan ke muka, Allah bagi kat dia demam. Dan dalam sejarah sebut, beliau sampai mati demam. Meskipun mereka faham, sebab mereka faham musibah yang menimpa mereka, Allah padam dosa-dosa lama. Awak yang senyap, tunggu.
Sebab itu kita hari ni bersilan, kita bukan seumpama Sa'ad Abi Waqqas, kita bukan seumpama Sayyidina Umar, kita bukan macam Abu Husin Al-Hallas, kita bukan level mereka hak jenis minta supaya kena bala lepas tu seronok dengan bala. Kita bukan level tu, kita cak ayam orang biasa ni. Jadi jenis kita ni, kita tak mau bala mari pada kita, tak apa. Tapi kalau Allah bagi bala tu pada kita, Allah bagi musibah pada kita, Allah bagi ujian pada kita, sabar, Tuhan nak padam dosa tu. Jangan merungut. Faham bahasa saya tu? Jangan merungut. Allah sayang kat kita tu, Allah bagi kat ujian walaupun kita tak mau. Apa tujuan bagi? Tuhan nak padam dosa lama. Hadis ni dhaif. Hadis ni dhaif Hasilan, tapi tak apalah, saja bawa saja Hasilan. Janganlah duk tikar pula kan. Ustaz bawa dia dhaif, tak apa, dia dhaif boleh pakai untuk fadail amal. Ada seorang lelaki ja'a Arabiyun, boleh tengok dalam Adabul Mufrad hadis ni. Ada seorang lelaki datang jumpa Nabi SAW. Nabi tanya dia, hal akhadatka Ummu Mildam? Nabi tanya orang Arab ni, kamu ada kena Ummu Mildam tak? Kawan tu tanya tu, Ummu Mildam tu benda apa? Ataupun kalau lorat orang Penang kita ni, Ummu Mildam ni binatang apa? Betul bahasa tu kan. Ummu Mildam ni benda apa? Nabi kata panas di antara kulit dengan daging. Kita terjemah lorat kita hari ni, demam. Senang, sebut demam tu senang. Nabi tanya, kamu kena demam tak? Sepanjang hidup kamu ni, kamu kena demam tak? Laki-laki tu kata, lah, tak kena. Demam apa tak kena? Sepanjang hidup dia sekali tak pernah kena demam. Nabi tanya nombor 2, kena pening kepala? Sakit kepala tak? Pening kepala tak? Kena pening kepala tak? Laki-laki tu kata, tak kena. Dan bila laki-laki tu bangun, Nabi kata tu, man sarrahu an yanzura ila ahli an-nar falyanzur. Nabi kata siapa nak tengok penghuni neraka, siapa teri nak tengok calon penghuni neraka, tengok dia. Pasal apa? Pasal orang yang tak kena ujian langsung, mana Allah tak padam dosa. Oh ya, senyap. Habis itu Ustaz, kami doa lah sampai tahap tu, kami duk kena macam-macam Ustaz. Allah, tu tanda Tuhan sayang lah tu. Tu tanda Tuhan padam dosa lah tu. Tu tanda Tuhan kasih kat kita lah tu. Habis tu nak buat apa Ustaz? Sabar. Jangan ngomong. Boleh kot no? Keluar lagi tengok-tengok kasut hilang. Contoh. Tu Tuhan sayang lah tu. Tu Tuhan bagi kasut hilang, kita tengok balik jalan kaki susah. Apa tanda dia? Tu tanda Tuhan sayang lah tu. Habis tu nak buat apa Ustaz? Sabar. Sabar ni bukan maksud duduk senyap. Sabar tu masuk jalan kaki balik, betul lah. Pergi kedai beli kasut baru, tu ya. Jangan maki, jangan kata aku malam ni lah, malam tamu main kuliah, main kasut hilang pula dah, tak main dah. Jangan mau. Allah uji tu, Allah sayang lah tu. Ustaz cakap pandai kan, keluar ni kereta dia hilang ni. Dan contoh lah kita bagi sajalah contoh. Sebab itu ayah-ayah yang ada di sini, ibu-ibu yang ada di belakang, mulai hari ni kita ambil satu kepahaman. Siapa selama ni duk kena macam-macam ujian, sabarlah, tu tanda Tuhan sayang lah tu. Tu yang saya sebut dalam kuliah sebelum ni. Wallahualam salah, ni guru bagi tahu dulu. Dia kata siapa yang ada anak yang baru beranak, anak yang baru lahir, ataupun ayah-ayah dapat cucu yang baru dilahirkan, dia kata cucu tu waktu siang lena, tapi main malam khiyau sampai tak boleh lena langsung. Dia kata kalau lah ayah-ayah dapat cucu macam tu, kalau lah kena macam tu, kalau kata sehari 2 tak apa Ustaz, mungkin kembung ke, kena gigit nyamuk ke, ni sampai seminggu 2 Ustaz, jadi serupa sama albak kan, serabut Ustaz sampai nak tidur pun tak boleh. Guru saya pesan dulu, dia kata kalau boleh kamu pi dekat mak pak budak tu. Kalau boleh pi dekat mak pak budak tu, habaqkan mak pak tu, kata hampa minta ampun balik pada Allah ni, hampa bertaubat balik pada Allah ni. Apa sebab? Sebab guru saya sebut dulu, dia kata boleh jadi anak-anak tu duk teriak malam-malam, siang lena, malam duk teriak teruk tu sampai mak pak terganggu, orang terganggu tu. Dia kata boleh jadi disebabkan mak pak budak ni ada buat satu benda tak elok waktu bertunang dulu. Boleh jadi waktu bertunang mak pak budak tu buat benda mengarut,
boleh jadi SMS merapu, boleh jadi keluar berdua pegang tangan, boleh jadi duk sembang lucah ke, minta maaf lah contoh lah, boleh sembang lucah ke apakah, ataupun waktu bujang dulu duk keluar dua orang duk buat benda-benda tak elok. Jadi Allah nak padam, bagus tu, Allah nak padam dosa mak pak hak tunang tu. Waktu zaman tunang tu Allah bagi anak sedikit masalah waktu mula beranak tu. Faham ke saya duk cerita ni? Faham tak no? Sama juga baru ni ada orang tikai, minta maaf nak berhenti Ustaz, 8.30 kita berhenti. Ngaji pa lama-lama kan, pasal nak tengok bola kan, Penang lawan PKNS je. Betul kan? Baru ni ada orang tikai sama juga Ustaz, dia mari dia jumpa, dia kata Ustaz, minta maaf bahasa ni kasar je lah. Hari Tok Guru ni Abdul Aziz ni Ahmad meninggal tau. Dia kata apa? Dia kata Ustaz tengok Tok Guru sebelum meninggal berapa bulan kena kelenjar prostat tu Ustaz. Apa? Kelenjar prostat? Kena menyekit tu Ustaz. Dia kata apa? Dia kata Ustaz, ni pasal dosa banyak ni. Waktu merintah dulu tu Tuhan bagi bala tu sebelum mati tu. Kasar punya. Dia kata ni Tuhan bagi bala Ustaz, tu yang nak mati tu kena menyekit punya ni. Saya kata dak silap tu, abang silap faham tu. Orang yang sebelum mati Tok Guru Allah bagi, minta maaf ni kita sebut dalam bahasa mudah dia, Tok Guru ataupun siapa-siapa saja yang kena musibah sebelum mati, 3-4 bulan kena penyakit, 2-3 bulan kena penyakit, seminggu 2 minggu kena penyakit yang teruk sebelum meninggal tu, saya beritahu pada dia, Allah bagi musibah macam tu sebab Allah nak padam saki-baki dosa dia ada sebelum dia mati tu. Allah nak padam perhabis dosa-dosa yang lekat pada tubuh badan dia tu, sebab tu Allah bagi musibah sebelum dia mati. Dan bila dia mati, dia bersih daripada dosa seumpama kain putih, pasal Allah bagi ujian sebelum dia mati dah. Jadi kepahaman abang salah hampa gaya ni. Bukan sebab dia dosa banyak, sebab Tuhan nak padam dosa, Tuhan bagi ujian. Sama macam kita pergi tengok orang nak mati macam tu lah. Tengok orang duduk tengah nazak, tengok duk hohak teruk tu. Masyarakat kita dia mulut jahat sikit, dia tengok peristiwa macam ni, dia mula bercakap, dia kata apa? Tu dosa banyak tu. Tu yang jadi macam ni dosa banyak tu. Padahal bukan tu, silap faham tu macam tu. Yang betulnya apa? Allah nak padam dosa dia sebelum dia mati tu. Sebab tu Allah uji dia lagi sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. Bila dia mati lagi, bersih pada dosa. Faham tak bahasa saya tu? Lah agak-agak orang yang sihat dengan orang yang sakit, siapa yang untung? Lah kalau kita ngaji tajuk malam ni agak-agak antara orang sihat dengan orang sakit, siapa untung? Orang sakit untung. Orang yang ada anak tapi semua pakat meninggal dengan orang yang ada anak semua hidup, yang mana agak-agak untung? Yang ada dapat anak meninggal Ustaz. Orang yang ada anak 6 semua berjaya dengan orang yang ada anak 6 semua masalah, yang mana beruntung? Nampak? Cara pemikiran kita dah berubah, nampak gaya tu. Kalau fikir dunia, hak anak 6 berjaya untung Ustaz. Tapi kalau fikir sampai akhirat, hak anak 6 masalah, nampak dia beruntung? Lah hidup nak duduk atas dunia kan nak pergi akhirat. Semua nak pergi akhirat Ustaz. Kalau nak pergi akhirat, kalau Allah uji dengan musibah, anda lah manusia yang paling beruntung sekali. Lagi banyak musibah, lagi beruntung. Lagi berat musibah, lagi beruntung. Lagi lama musibah yang kita kena, lagi beruntung. Habis itu nak buat apa Ustaz? Saya kata dah tadi, sabar. Boleh kau no? Baik. Sebagai penutup Ustaz, minta maaf saja nak tutup tajuk ni. Saya ada satu poin lagi. Sabar ni macam mana Ustaz? Nanti bulan depan kita bincang Ustaz no? Tajuk sabar ni saya rasa berhenti dekat ni dulu. Poin nombor 4 dah. Tak apalah. Sabar ni mana? Sabar ni hak ni. Inda sadmatil ula, waktu mula-mula kena langgar tu. Hak tu sabar. Sabar ni baginda sebut innamas sabru ataupun innas sabra, sabar ni inda sadmatil ula, waktu mula-mula sadmah, waktu mula-mula pelanggaran. Kita terjemah lah lorat kita hari ni bagi senang faham. Yang kata sabar ni kalau dengar masa mula-mula dengar. Masa mula-mula dengar. Kalau tengok waktu mula-mula tengok.
Kalau tahu waktu mula-mula tahu, tu kira sabar lah tu. Ayah duduk mengaji malam ni, tengok lagi anak telefon. Awak siapa? Ayah ni nak bagi tahu kat ayah ni, abang accident ayah ni. Tu waktu mula-mula dengar tu. Kalau waktu mula, Allah Tuhan uji aku ni. Kalau boleh sebutnya tu, kira sabar tu. Faham bahasa saya tu? Contoh ni, contoh lah, bukan doa, contoh. Balik di rumah lagi, tengok wala'azubillah lah, contoh ya. Balik di rumah, tengok rumah kita berlaku satu kecelakaan, orang pecah masuk lah. Waktu mula-mula tengok pintu, orang kopak tu. Waktu mula-mula nampak tu, Allahu Akbar. Kalau masa tu, Allah Tuhan uji aku ni. Kalau boleh kata macam tu, kira sabar. Ataupun ibu-ibu di belakang, balik lagi, ayah panggil, Mazat, apa dia abang? Ni abang nak bagi tahu kat hang ni, abang nikah seorang lagi. Waktu mula-mula tahu tu. Kalau dengar dia kata tu, kita kata apa? Allah, ujian Tuhan bagi kat aku ni. Tu kira sabar tu. Tapi kalau balik pergi mangkuk, biar. Kan? Sebab saya sabar dia mula-mula. Nanti tajuk tu bulan depan kita akan mengaji, ibu sekalian. Sabar ada 3 pasien. Nanti bulan depan kita akan mengaji. Boleh kok no? InsyaAllah no? Pasal nak raih bola. Satu. Yang kedua, saya pun nak ke Kuala Bekah sekalian. Nak pergi tengok Syekh Mustafa Bura. No? Dan insyaAllah kita pederah pergi tengok lah. Tok Syekh turun, tuan-tuan guru turun ni, kita perlu raikan juga sekalian. Kena pergi tengok. No? Baik, selesai. Sebagai penutup, last. Ulama sebut, apabila duduk dalam rumah, 3 benda apabila duduk dalam rumah Allah, ulama pesan, jaga hati. Apabila kamu berada di dalam rumah Allah, jaga hati. Ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, kalau masuk dalam rumah Allah, masjid secara khususnya, masuk dalam rumah Allah, tolong jaga hati. Jaga hati ni macam mana? Saya buat contoh mudah macam ni. Nak masuk dalam masjid, patut sebutlah hati, ya Allah, aku mai tempat paling mulia ni, aku mai rumahmu ni Allah, aku mai satu tempat yang mana tempat ini cukup agung ya Allah, jadi kau jagalah aku, kau bagilah aku jadi orang beradab, aku tak mau buat dosa tempatmu ya Allah, kalau aku buat dosa, ampunkanlah dosa aku. Patutnya orang nak masuk masjid, dia kena rasa macam tu lah hati dia. Sebab masjid bukan sama macam rumah. Boleh kau no? Minta tolong masalah nah. Minta tolong. Tajuk ni kita minta nak masuk masjid, sebut dalam hati macam tu. Sebab Semilang saya pasti tak ada. Saya rasa di Semilang tak ada. Tapi saya duk mengajak belah Kedah sekalian, banyak perangai macam ni. Minta maaf no. Perangai macam mana? Kadang-kadang depa main mayang maghrib. Habis maghrib, kuliah tak ada malam tu. Ustaz tak main ke memang tak ada ke, tak apalah. Bila tak ada, kadang-kadang depa duduk 2 orang, duduklah penjuru mana-mana 2-3 orang. Lepas tu duduk sembang, duduk gelak ho-ha dalam masjid. Dia duduk dalam masjid tu, duduk gelak ho-ha sembang, sampai orang yang semayang rasa terganggu, orang yang baca Quran rasa terganggu, orang yang duduk itikaf rasa terganggu. Tapi depa buat macam masjid tu, dia buat macam rumah dia orang. Punya tak reti adabnya. Sini tak ada, tu si orang ni kata. Dia boleh sembang ho-ha, tarik keplekat duk garu, geri garu. Dia buat masjid serupa macam rumah sendiri. Allah, awak jadi macam tu. Nak sembang kita cadang boleh, duduk di luar. Sedangkan duduk dalam masjid, minta maaf no, buat macam ni pun makruh ni, duduk buat bunyi macam ni. Makruh, buat duduk saja-saja macam ni pun makruh. Sambil duduk dalam masjid buat begitu, minta maaf no, contoh ni, buat begitu. Duduk kepak jari, makruh. Kalau benda macam ni pun makruh, cuba bayang duduk gelak ho-ha. Macam ada, tak ada orang 9 tu, atas 9 bagus, 9 cukup bagus. Tak boleh. Minta sama-sama minta tolong nah, jaga hati belakang. Satu. Yang kedua, duduk dalam rumah orang, jaga mata. Pakat-pakat jaga mata. Itu yang kita duk kongsi banyak kali dah, saya rasa tak payah ulang banyak kali dah. Masuk rumah orang, jangan duk tengok perhiasan, jangan duk tengok pintu bilik rumah orang, jangan duk tengok ni, minta maaf, yang ni minta tolong pakat-pakat jangan buat. Kadang-kadang duk balik, ayah-ayah duk rumah taman, kadang-kadang duk balik lepas main syak ni, rumah di taman banyak tingkap jenis macam tu, jenis sliding tu. Jadi bila orang dalam rumah pasang lampu, buka lampu, kita duduk di luar ni selalu kalau lalu mesti nampak isi dalam rumah.
Dan kita pun memang jadi satu tabiat, bila lalu depan rumah orang selalu kita tengok dalam rumah orang tu. Kalau cermin terbuka, kita suka tengok dalam rumah orang tu. Perbuatan itu pun dikira menyakiti jiran. Jangan buat lah. Jadi kalau lalu jangan duk tengok dalam rumah orang macam tu, tak boleh salah. Jaga mata. Boleh no? Dan yang ketiga, selain daripada masjid, selain daripada rumah orang, selain daripada dua tempat ni, ulama pesan jaga lidah. Duduk di market, duduk di kedai, duduk di pejabat, duduk di sekolah, duduk di kilang, duduk tepi jalan raya, duduk di mana-mana sekalipun, jaga lidah. Boleh kan no? Tiga ni dapat no? Dalam masjid jaga hati, dalam rumah orang jaga mata, lain daripada dua tempat jaga lidah. Boleh no? Mudah-mudahan ambil manfaat, mudah-mudahan ambil pengajaran insya-Allah. Nah, boleh kan no? InsyaAllah sama-sama ambil manfaat. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu dulu untuk malam ini. Mohon maaf sebab berhenti agak awal sekalian. Tak apalah, kita meraihkan masing-masing ada hajat dan juga ada keinginan masing-masing. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kongsi sama-sama malam ni sama-sama ambil manfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.